Selamat sejahtera para pelajar. Pada kali ini kita akan masuk bab 3 berkaitan dengan konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Konflik dunia ini merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang Kedua, kesan daripada perkembangan imperialisme dan nasionalisme, dan kemudian kita melihat kemarahan tentera Jepun dan juga bagaimana kedatangan Jepun telah menyemarakkan juga semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Jadi dalam bab ini ia mengandungi 9 subtopik utama. Kita akan bincangkan satu persatu kemudian nanti. Subtopik 3.7 membincangkan perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Dasar pendudukan Jepun meninggalkan pelbagai kesan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Pengalaman tersebut membentuk jiwa masyarakat tentang kepentingan ketahanan fizikal dan mental semasa menghadapi cabaran hidup. Penduduk memperolehi keberanian, kepercayaan diri, semangat spiritual dan mental bagi menghadapi kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Keadaan ini seterusnya mencetuskan penentangan rakyat dalam pelbagai bentuk terhadap pendudukan Jepun di negara kita. Jadi di bawah subtopik ini, kita akan membincangkan antara gerakan-gerakan rakyat menentang pendudukan Jepun, iaitu antaranya ialah POS 136, Regimen Askar Melayu, MPAJA, Parti Kuomintang. Terdapat juga penentangan individu di Sarawak melalui Operasi Semut dan di Sabah melalui pemberontakan J7. Penglibatan Regimen Askar Melayu dalam pertempuran menentang tentera Jepun memperlihatkan semangat juang yang tinggi. Pertempuran hebat telah berlaku di Kelantan dan Singapura. Tentangan untuk menyekat kemarahan Jepun juga berlaku di Johor dan negeri-negeri lain. Antara tokoh-tokoh penting di bawah Regimen Askar Melayu yang menentang Jepun ialah Lieutenant Adnan Saidi. Beliau telah mengetuai pertempuran di Bukit Candu, Singapura. Pertempuran ini telah menaikkan nama Regimen Askar Melayu dan menampilkan keberanian askar Melayu seperti Lieutenant Adnan Saidi. Lieutenant Ibrahim Al-Ladita pula telah menyelamatkan hampir 2,000 orang tentera bersekutu yang terperangkap di kawasan pantai Johor. Ini menyebabkan beliau telah dianugerahi Pingat Military Cross atau MC. Korporal Yaakob Bidin pula dianugerahi Pingat Military Medal atas semangat keberaniannya dalam pertempuran di Pasir Panjang. Yang kedua ialah Force 136. British telah menubuhkan Southeast Asia Command atau SEAC yang berpusat di Colombo, Sri Lanka. British seterusnya telah membentuk unit khas yang dikenali sebagai Force 136 pada tahun 1943. Ia terdiri daripada 136 askar Melayu dan diberi latihan khas peperangan gerila oleh British. Tentera Force 136 ini kemudian telah dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam dari Sri Lanka dan melalui payung terjun. Mereka telah menyusup ke dalam masyarakat Melayu dan menjalankan kerja serosif ke atas tentera Jepun selain berkempen agar orang Melayu membenci Jepun. Anggota Force 136 yang terkenal ialah Major Tengku Mahmud Mahidin, Lieutenant Tunku Yusuf Tunku Yaakob, Kapten Ibrahim Ismail, Lieutenant Tengku Osman Tengku Muhammad Jiwa. Anggota Force 136 telah berjaya mendarat di Hulu Perak. Force 136 juga telah berjaya menubuhkan askar Melayu setia. Di Pahang, Force 136 telah menubuhkan Wataniah Pahang dan di Kedah ditubuhkan Gerila Melayu Kedah.
Satu lagi gerakan yang menentang Jepun ialah MPAJA atau Malayan People Anti-Japanese Army. MPAJA adalah sayap PKM. Ia ditubuhkan selepas PKM setuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British dalam kegiatan menentang tentera Jepun. MPAJA ini mendapat bekalan makanan dan senjata dari British dan mereka beroperasi di hutan kerana orang Cina lari ke hutan apabila dilayan keras oleh Jepun kesan daripada perang Cina-Jepun. MPAJA diarah supaya mensabotaj tentera Jepun dan mereka menyerang secara taktik perang gerila. Anggota MPAJA dilatih British dan mereka dihantar ke Tanah Melayu untuk tugas menentang tentera Jepun. Namun kemudiannya, bekalan senjata yang diberikan oleh British ini telah diguna oleh PKM untuk menentang British selepas Perang Dunia Kedua tamat. Yang keempat adalah mengenai Parti Kuomintang. Parti Kuomintang, KMT, ataupun Parti Kebangsaan Cina adalah sebuah parti politik di China yang kini memerintah Taiwan. Kini merupakan parti politik terbesar dari segi bilangan kursi di Parlimen Taiwan. Terdapat juga kerjasama untuk melawan Jepun. Antaranya ialah kerjasama antara Force 136 dan MPAJA dan kerjasama antara Parti Kuomintang dan MPAJA. Kerjasama antara Force 136 dan MPAJA telah berlaku pada bulan Disember 1943, di mana mereka mewakili tentera Force 136 yang mewakili tentera British telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk melawan tentera Jepun. MPAJA yang bekerjasama dengan Force 136 telah memperolehi bantuan seperti senjata, ubat-ubatan, keuangan dan latihan ketenteraan daripada tentera British. Terdapat gerila Cina yang dikuasai oleh nasionalis daripada Parti Kuomintang dan mereka menentang Jepun di utara Tanah Melayu, terutamanya di Hulu Perak dan Kelantan. KMT ini telah menubuhkan Overseas Chinese Anti-Japanese Army atau OCAJA yang kemudian dikenali sebagai Tentera Bintang 1. Gerila KMT bersetuju bekerjasama dengan MPAJA atau PKM untuk menentang tentera Jepun dan KMT diketuai oleh Lin Bo Seng. Kegiatan anti-Jepun turut digerakkan secara individu seperti penentangan oleh Gurchen Singh. Gurchen Singh telah menyebarkan risalah menentang Jepun dengan menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Beliau telah ditangkap oleh Jepun namun berjaya melarikan diri ke Burma. Beliau telah menghadiri sidang akhbar tentera Jepun dengan menyamar sebagai wartawan dan mendalangi sabotaj terhadap landasan kereta api yang menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Syabil Medan Deli atau lebih dikenali sebagai Syabil Katigasu, seorang jururawat yang banyak membantu masa perang dan gerila anti-Jepun di Perak. Syabil dan suaminya mengendalikan sebuah klinik di Ipoh sebelum perang sehingga kedatangan Jepun. Semasa pendudukan Jepun, mereka bekerjasama dengan gerila anti-Jepun dengan memberi bantuan ubat, menyembunyikan radio, memberi perkhidmatan perubatan dan berkongsi maklumat siaran radio British dengan gerila anti-Jepun. Jepun telah menangkap Syabil dan suami, melakukan penyiksaan hingga menyebabkan kematian suaminya. Selepas kekalahan Jepun, Syabil telah dibebaskan.
beliau dihantar ke Britain untuk menerima rawatan perubatan. Dan beliau telah menerima anugerah pingat King George di Istana Buckingham oleh Raja George yang ke-6. Seterusnya para pelajar, kita lihat pula gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah. Kita mulakan dengan operasi semut di Sarawak. Apa itu operasi semut? Operasi semut ialah siri operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas Z Australia sebagai sebahagian daripada kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Operasi ini dijalankan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia dan ia terdiri daripada orang-orang Kayan, orang Kenyah, orang Kelabit, orang Murut, orang Iban. Mereka dilatih dengan taktik perang gerila. Tujuan operasi adalah untuk mengumpulkan risikan dan melatih orang tempatan melancarkan perang gerila ke atas Jepun. Pada bulan Mei 1945, anggota SRD mendarat di kawasan tengah dan timur Laut Sarawak. Anggota itu terdiri dari tentera Australia, British dan New Zealand. Tujuan mereka adalah untuk mengatur langkah menentang tentera Jepun dan membuat persediaan bagi pendaratan tentera bersekutu. Kepakaran gerila semut ini penting dalam usaha merancang taktikal perang gerila menentang Jepun kerana penduduk tempatan mengetahui selok-belok bumi Sarawak. Sekarang kita lihat pula pemberontakan atau penentangan pendudukan tentera Jepun di Sabah. Penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun di Sabah dikenali sebagai pemberontakan Jesselton atau pemberontakan Double Ten. Ia diketuai oleh Albert Hawke. Albert Hawke telah melancarkan serangan terhadap pejabat pentadbiran, balai polis, kemudahan tentera diraja Jepun dan membunuh tentera Jepun di Jesselton, kini Kota Kinabalu, Kota Belud, Menggatal dan Tuaran. Tentera Jepun kemudiannya telah memberikan tindak balas dengan pantas dan kejam. Perkampungan di pesisiran pantai telah diserang dan dibom. Ramai penduduk telah disoal siasat dan beratus-ratus penduduk telah diseksa hingga mati dalam usaha mencari pemimpin dan pemberontak. Pada bulan Disember 1943, Albert Hawke kemudiannya menyerah diri untuk menamatkan serangan balas tentera Jepun. Beliau bersama dengan 175 orang lain kemudiannya dihukum bunuh di Petagas, manakala 131 yang lain dipenjarakan di Labuan. Gerila anti-Jepun kemudian dipimpin oleh Datu Mustafa Datu Harun.